Okey. Assalamualaikum. Dengar clear ah? Assalamualaikum. Okey, kita tunggu viewer apa semua dulu ya. Macam biasa hari ni kita sembang pasal makan. Kita tak sembang apa yang boleh makan dengan apa yang tak boleh makan hari ni kita start ni. Okey, kita tunggu. Macam biasa hari ni kita sembang pasal makan. Apa yang boleh makan dengan apa yang tak boleh makan hari ni kita start. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Zana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tentu sekali. Eddie. Panggil Eddie kat. Sirap saja. Alright. Okey, baik kita start lah. Oh, cantik-cantik lah. Kat sini saja boleh main. Okey, kita start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita start dengan apa, harap semua sihat-sihat sejahtera. Harap semua sihat-sihat. Okey, sebelum kita check untuk kita tengok apa benda yang tak boleh makan untuk peringkat awal MBB ni ya, apa yang tak boleh makan. Selalunya kita avoid untuk sayur. Kak Zana biasalah tu. Kak Zana macam mana, berat semua apa semua dah okey dah? Okey. Permulaan jenis yang tak boleh makan sayur cruciferous vegetable. Yang itu yang ni peringkat permulaan yang tak boleh makan lah. Sayur cruciferous tu kena jaga dulu. Dia contoh macam brokoli, kubis, bunga kubis, dan lain-lain lah, dan lain-lain. Yang ni peringkat permulaan jangan makan lagi lah. Okey, jap. Okey. Yang ni tak boleh makan sebab dia mengandungi gula. Dia mengandungi satu sugar ni panggil raffinose sugar lah. Raffinose sugar. Yang sepatutnya hadam dekat usus besar. Tapi disebabkan untuk orang yang ada masalah penghadaman ni, dia berlakunya masalah SIBO ni, small intestinal bacterial growth, small intestinal bacterial overgrowth, menyebabkannya berlaku pecahaman bakteria dekat kawasan atas usus kecil dan dia trace amount, ada jumlah sedikit bakteria usus besar dekat kita punya usus kecil. So raffinose sugar ni dia akan terhadam awal, yang tu yang akan menyebabkan kembung. So untuk peringkat permulaan tu, yang ni avoid dulu, sayur-sayur ni avoid dulu, jauhkan dulu. Lepas tu dah advance dah, MBB tu dah advance,
baru kita start apa baru kita start introduce balik dalam diet. Macam ni cara dia. So balik kita introduce sebab sayur cruciferous ni sangat bagus untuk kita punya kesihatan hati. Dia memang sangat-sangat bagus. Nak hati yang sihat kena makan sayur cruciferous ni. Tapi untuk permulaan saja. Saya bagi dalam tempoh dalam macam dalam 3 minggu sahaja. Dan 3 minggu sahaja. Kita start intro balik sikit-sikit sayur cruciferous ni dan kita punya diet perlahan-lahan. Kalau dia memang akan kembung, pada peringkat awal tu. Kalau peringkat awal dia akan kembung. Lepas tu makin kelamaan kita introduce kat dia develop enzim yang sepatutnya untuk dia hadam apa semua, benda ni akan selesai lah. Dia slow perlahan-lahan. Intro balik. Kalau kembung, kita berhenti 2-3 hari, lepas tu kita sambung balik. Berhenti 2-3 hari, sambung balik. Sampai kita boleh makan hari-hari. Benda ni kena macam tu, dia kena train. Dia tak boleh, kita akan takut makan brokoli ni, kita tak makan sampai bila. Tak, bukan macam tu. Kita kena train. Kita intro balik diet sayur ni perlahan-lahan dan kita punya diet balik. Okey, harap semua faham itu. Okay, jauh kita pergi tempat benda nombor 2. Sebelum tu kita tengok soalan dulu. Kita jawab sebahagian soalan dulu. Okey, alhamdulillah maintain 73 kilo. Okey, sekarang dari 90 kilo, jaga makan je. Okey, cantik, tak masalah. Kalau macam tu MBB lah, MBB saja, maintain berat badan. Okey. Dia 73 tu masuk berat badan ideal lagi tak Kak Zana? Okey, waalaikumsalam semua. Salah satu hilang stres left group yang tak mampu hilang stres positif, yang tak membantu hilang stres positif MBB. Betul. Kalau ada group, sebab tu saya pentingkan penggunaan jaga bahasa, jaga adab. Kalau macam dalam group MBB, WhatsApp group apa semua ni, saya pastikan setiap ahli jaga bahasa, jaga adab. Sebab kita dengan penggunaan bahasa yang kasar apa semua ni, dia boleh trigger orang perasaan tak sedar hati, perasaan nak marah orang apa semua. So group tu dia kena happy. Kalau nak tanya soalan dia kena beradab. Nak tanya soalan dia kena berbahasa. Kalau ada masalah yang berlaku apa semua, tanya dengan penuh adab dan kita selesaikan masalah. Yang itu yang penting. Sebab tu saya punya WhatsApp group MBB ni memang pastikan benda ni terjaga. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syida, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, usus kecil saya ada ulcer. Doktor sudah buat skop, kenapa jadi begitu? Untuk usus kecil ulcer ni dia selalunya jadi bahagian duodenum. Duodenum. Iaitu kita punya, kalau saya lukis kat sini ni contoh macam tu. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Okay, bagi semua orang faham. Ni kata-kata isipot kita. Ini orang panggil pyloric sphincter. Yang ni sebelum permulaan usus kecil, sebelum masuk melingkar apa semua ni, kawasan ni dipanggil duodenum. Permulaan usus kecil, duodenum. Untuk berlakunya masalah ulcer dekat kawasan ni, untuk berlaku ulcer ni dia kena benda bersifat menghakis. Benda yang bersifat menghakis tu adalah kita punya asid perut. Okey. Boleh?
Kita lihat untuk menyebabkan berlakunya, kata kat sini, berlakunya masalah ulcer duodenum, dia kena ada benda asid. Asid ni dia dari kita punya makanan, dari kita punya apa makanan yang dicerna tu sendiri. Sebab kita masuk asid perut, dia hancur dekat situ, pumpang hancur apa semua, perut kita kemuk bagi dia hancur. Lepas tu dia akan turun, melepasi pyramid sphincter ni, dia akan turun, dia bagi chyme benda ni, CHYME, chyme. Okey, chyme ni dia acidic. Walaupun kita ada masalah asid kurang, dia tetap acidic. Sebab kat sini dah kawasan tisu lembut dah. Okey, bila kena saja dekat situ, akibat kita punya pankreas, saya lukis satu benda lagi. Kita punya buatkan lebih ruang. Pankreas kita kurang berfungsi akibat dia tak detect ada benda ni cukup asid untuk dia lepaskan dia punya sodium bikarbonat. Sodium bikarbonat ni kerja dia adalah untuk meneutralkan chyme ni supaya dia kena perut kita punya usus kecil, dia tak panas. Kena kat sini dia tak panas. Okey. Bila pankreas dia tak boleh mengeluarkan dia sodium bikarbonat akibat kurang rangsangan pada asid perut tadi, dia punya pH tak mencukupi untuk dia bekerja, automatik kat kawasan ni akan jadi ulcer. Sebab masalah asid daripada chyme tadi akibat sodium bikarbonat ni tak kurang dilepaskan. So jalan penyelesaian, saya bagi penyelesaian sekali ya. Solution. Okey. Solution dia adalah kecilkan portion makan. Dan jangan makan bersulam air ya. Dan jangan makan bersulam air dan jangan makan bersulam sup. Makan bersulam air atau bersulam sup. Dia selalu jadi benda ni 30 minit selepas makan. Cuba try buat ni, lepas tu tengok ada tak rasa pedih perut tu, panas perut tu ada. Cuba try dulu. Okey. Saya ke soalan seterusnya. Benda apa yang tak boleh makan? Yang bukan tak boleh makan, yang kena tunggu time dulu, yang tak sesuai makan untuk peringkat awal MBB ni. Satu bagi family dia legum. Legum ni keluarga kekacang. Contoh macam kacang tanah, kacang panjang, ataupun apa-apa saja tumbuhan yang dia berpintal, dia naik macam dia kena mengikat diri dia dekat batang ataupun dekat pagar. Dia macam tumbuhan macam tu lah. Dia punya ni, lepas tu dia akan ada dia punya ni ke apa, dan dia ada dia punya daun ni macam tu, berpusing-pusing macam ni untuk ikat dia. Yang ni untuk peringkat permulaan jangan makan. Tapi bila dah advance, start intro balik. Sebab kacang-kacang ni bagus, kacang-kacang ni memang bagus. Start intro balik bila perut dah rasa kurang berangin, dah rasa confident dah sikit, kita try intro. Itu pun kalau nak intro slow. Intro slow dalam diet. Ini cara dia. Okey. Baik, saya tengok balik soalan. Sebelum tu kita tengok dulu rupa-rupa legum ni ya. Kita tengok dulu. Sekejap mana ni? Star Wars pula dah.
Okey, kita tengok image legume. Yang faham. Okey, ni banyak sikit. Okey. Okey, macam kat sini kita tengok ada kacang, macam kacang merah, kacang hijau, kacang dal, apa semua tu bagus. Dia semua protein yang bagus untuk orang yang vegetarian, apa semua ni sangat bagus. Tapi untuk orang yang ada masalah penghadaman, tak sesuai lagi nak makan untuk permulaan. Tapi lama-lama start introduce balik, slow perlahan-lahan kita introduce balik. Okey, baik, kita tengok balik pada soalan dekat page. Kita tengok balik. Salam bos, boleh tak bagi senarai makan pagi apa tengah hari apa malam, ada saya nak ikut makan tu. Jangan ikut macam tu sebab stres makan. Stres sebab kita rigid kan. Saya punca saya tak bagi senarai makan. Saya dah bagi menu. Tapi macam saya bagi menu tu pun saya kata jangan ikut satu-satu. Kita faham idea dengan konsep MBB ni untuk membolehkan kita makan banyak jenis makanan. Kalau kita ikut macam saya bagi menu, lepas tu ikutlah hari-hari, tak boleh macam tu. Stres. Kita faham konsep makan kita ni dulu. Macam contoh saya bagi menu apa semua, faham konsep dengan idea dia macam mana. Lepas tu kita boleh implement untuk gunakan macam-macam kita boleh makan. Okey. Apa macam nak makan apa? Makan lah. Nak makan nasi pagi boleh, nak makan tengah hari boleh, petang boleh, makan boleh. Tapi kita kena faham matematik ni. Karbohidrat dia macam keto. Dia sebenarnya keto diet MBB ni, tapi dia combination. Okey. Karbohidrat kurang, protein macam daging merah, macam ayam ke apa, burung apa semua, ikan ke, dia moderate, dia pertengahan. Lemak tu paling tinggi. Lemak tu banyak. Okey. Contoh macam lemak, boleh makan butter, boleh makan lemak daging, boleh makan kacang-kacang. Kacang-kacang ni maksudnya nanti saya beritahu dia keluarga nuts, dia bukan keluarga legum. Orang Melayu, legum dengan nuts adalah benda yang sama. Itu problem dia tu. Legum lain, nuts lain. Nuts ni macam badam, walnut, gajus, dia satu benda berlainan. Yang ni boleh digunakan untuk nak top up kat bahagian ni. Boleh butter, boleh makan minyak kena makan macam minyak kelapa sawit ke, nak makan minyak saya tulis senang saya tak dengar apa jadi. Minyak kelapa sawit. Lepas tu bukan minyak kelapa dara boleh. Jangan pakai minyak sayur. Okey. Minyak sayur tak boleh. Dia kita ambil lemak tepu, bukan lemak tak tepu. Minyak sayur tak boleh. Okey. Protein moderate. Protein ni sederhana sahaja. Karbohidrat paling sikit. Kalau tengok dekat pinggan tu senang saja. Kita tengok, kita nak letak nasi banyak mana pun letak lah. Tapi pastikan protein ni lagi banyak pada nasi dan lemak tu paling banyak lah. Kalau awal-awal tu nak intro macam nak letak lemak daging sikit pun tak ada masalah. Nak letak butter sikit pun tak ada masalah. Nak goreng butter dengan nasi pun tak ada masalah. Boleh saja. Lepas tu sayur ni moderate. Sayur ni sederhana sama macam protein. Tapi untuk peringkat permulaan ni, contoh macam kalau orang tu makan sayur banyak sangat, dia punya buangan najis tu jadi warna hijau. Buangan najis jadi hijau. Ataupun berdaun, ada daun. Maksud dia kita tak cukup enzim untuk nak hadam kita punya sayur. Sebab proses penghadaman sayur ni dia terjadi dekat kita punya usus. Enzim yang akan hancurkan sayur tu untuk dia serap zat apa semua dekat kita punya usus. Dia kalau kita makan lebih sayur ke usus tu ada berlaku masalah kekurangan enzim, memang dia akan buang balik air besar tu berdaun ataupun warna hijau. So kita kurangkan jumlah sayur sampai kita buang air besar tu jadi warna jadi coklat koko. Lepas tu baru kita makan, baru kita naikkan balik kita punya jumlah sayur perlahan-lahan. Okey.
Makan daging rasa cepat ngantuk, mudah tidur. Memang. Memang. Untuk orang yang ada masalah penghadaman sama juga macam orang ambil Alfai ni. Dia sebab dia top up zat. Dia top up zat, dia akan rasa macam ngantuk. Sama juga orang yang lama tak makan daging ni apa semua. Bila makan daging memang ngantuk. Dia akan rasa macam badan lengoh-lengoh. Lepas tu rasa macam nak tidur, ngantuk apa semua. Tapi lama-lama benda tu selesai sendiri. Bila dah balance apa semua, benda ni selesai. Tuan, daging ni masuk ke daging apa yang dia boleh makan? Okey, untuk daging apa yang dia boleh makan, semua daging boleh kecuali daging yang dibesarkan secara tak natural lah. Contoh macam daging lembu import sebab dia makan pellet jagung. Dia jadi macam daging tu bergula tau. Kalau kita masak daging lemak, daging apa lembu import ni, kalau kita masak dia caramelize tau. Dia caramel. Daging tu rasa manis. Dia macam bergula. Macam kita lapik gula tu macam kita panggang tapi memang sedap. Tapi itu problem dia untuk lemak daging yang import ni. Dia bergula. Dia sebab dia makan pellet jagung tu. Makan pellet jagung. Lembu ni sepatutnya dia makan rumput je pun. Dia punya design, dia punya perut tu, yang dapat perut ni adalah untuk dia makan benda yang susah nak hadam. Macam rumput ni. Makan rumput sepatutnya. Tapi bila kita jamu dia dengan pellet apa semua, memang lembu tu besar. Sebelum lembu tu mati heart attack ke apa semua, orang sembelih lah lembu tu. Kita makan benda yang sakit, lepas tu kita nak expect kita sihat, memang tak lah. Tapi kalau nak makan daging kancil ke, makan daging rusa ke, makan daging apa binatang-binatang liar ni, makan je lah. Memang cukup bagus lah. Saya pun duk cari juga kalau ada. Okay. Okay, apa ulcer. Ulcer lepas tu Alfai tak lagi, perut kamu teruk dan sangat panas dalam perut. Dia yang tu bloated tu, kembung panas dalam perut tu. Senang kat luar hati memang bloated. Ada tak solution yang boleh membantu sementara? Okay, solution sementara. Solution sementara kita ikut MBB. Macam biasa dia punya ni avoid makanan yang boleh menyebabkan kembung. Okey, kita sambung balik bab kembung. Satu lagi susu. Susu ni saya ada yang kata boleh makan susu, ada yang tak boleh makan susu. Tapi saya lebih ke arah tak boleh makan susu. Sebab ni logik dia adalah untuk orang yang ada masalah penghadaman ni, dia ada kekurangan satu enzim namanya laktase. Dia tak boleh nak ada laktos susu. Kalau susu tu dia cakap tak ada laktos, boleh makan lah. Tapi kalau dia tak ada, dia kata ada laktos, orang tu tak ada laktase nak ada, memang sakit perut, dia akan kriuk-kriuk lah. Kriuk-kriuk berangin, lepas tu nak jadi buang air besar syirik. Benda biasalah. Okay, saya balik ke soalan lah. Senang kat ulu hati ada solution tak yang boleh membantu sementara? Okay, untuk Hani Faris, dah masuk grup MBB ke belum? Apa-apa pun yang ni saya punya nombor, nanti saya masukkan dalam grup MBB lah. 7753 012507753. Kod mana yang itu ada mesej saya tak masukkan dalam grup MBB sebab saya tak sempat ke apa semua ke. Minta tak sempat nak masuk, minta mesej saya sekali lagi lah, saya akan masukkan lah. Okay. Saya jumpa CS bila aku rasa ada musnah diri, stress kapan kau stress, makan cerita tu, jangan makan makanan the best in the world. Terima kasih Kak Zana, terima kasih banyak. Memang dia pastikan faham dia. Saya punya video ni semua adalah untuk bagi orang faham idea dengan konsep. Kalau tak faham idea dengan konsep MBB ni, kalau makan Alfai saja susah nak berkesan. Itu sebab tu idea dengan konsep MBB ni kena faham betul. Baru kita boleh manipulate apa yang kita nak makan untuk kita punya kesihatan. Okey, salam tuan. Ni nak tanya, nak ambil vitamin C mana satu tuan, yang berair ke tak biji? Yang biji boleh, yang soluble boleh. Yang soluble ni selalu ada orang kata dia pedih perut sebab dia ada bikarbonat sikit yang nak bagi dia punya dia jadi soluble tu. Kalau boleh ambil yang biji pun, tablet pun tak ada masalah, boleh sahaja.
Sakit macam saya ni memang tak boleh makan bersulam air atau sup sebab saya selalu makan kuih tiaw kungfu, suka hirup sup. Ingat makanan berkuas, ingat makanan sup tu elok, mohon pencerahan. Okey, untuk Shah Comel. Cik Shah Comel. Comel, apa saya jawab soalan? Memang dia jangan makan bersulam lah. Sebab kita, okey saya lukis bagi faham lah. Okey, contoh macam ni. Kita ada kita perut. Okey, perut. Okey, macam tu kan. Okey. Dekat sini kita ada masalah, satu orang panggil kita punya acidity. Kita punya acidity. Stomach acid dia tu kita kurang. Saya lukis cantik-cantik sikit. Orang sonok sikit tengok. Okey. Okay. Acidity dia kurang. Dia punya kita punya gastric juice, yang ni panggil gastric juice lah. Dia ada combination macam-macam. Dia punya acidity kurang bermaksud kita punya pH tinggi. Dia nak ke alkaline. Okey. Bila kita makan bersulam, okey, contoh kata kita introduce dalam ni satu ada ayam goreng lah. Okey, ayam goreng macam tu ke ayam goreng. Teruk betul rupa dia. Orang kata apa pula. Okey, kita kata ayam goreng ni, ayam goreng. Okey, seketui ayam goreng dalam tu. Apa yang jadi? Acidity ni tengah main kerja untuk nak menghancurkan, mengionkan, menghadam ayam tersebut. Lepas tu bila kita introduce liquid, kita masukkan dari sini liquid, masukkan air. Apa yang berlaku adalah acidity perut kita akan lagi kurang sebab dia dah makin mencair. Asid perut ni makin berkurangan sebab dia punya ni pH akan double naik. Apa yang berlaku dekat sini adalah makanan tu tak hadam. Kurang hadam lah, susah nak kata tak hadam, dia kurang hadam. Hadam tak sempurna. Jadi kurang hadam. Okey, bila sampai satu masa pyloric sphincter ni akan terbuka, lepas tu makanan kurang hadam ni lalu masuk ke sini. Akibat dia tetap berasid, kena dekat duodenum, nanti dia jadi ulcer duodenum pula. Itulah untuk jawapan sebab apa tak elok untuk makan bersulam. Okey. So, berkaitan pengambilan air, berapa tempoh masa yang betul untuk mengambil air sebelum mohon penjelasan. Okey, 30 minit. Jawapan dia adalah Jawapannya adalah 30 minit. 30 minit selepas makan ataupun 30 minit sebelum makan. Itu dia punya time ya. Okey, alternatif untuk daging tempatan yang susah betul nak dapat. Okey, daging ni dia macam daging salai boleh. Macam dulu saya ada jual daging salai, tapi sekarang ni tak order ni, tapi kalau nak order bolehlah saya tolong order kan. Okey. Daging ni bersifat dia sebenarnya kita dah hilang satu skill tau. Kita punya skill makanan sekarang, daging ni boleh disalai atau dijeruk. Dan yang ni lagi bagus daripada daging original ni. Daging salai boleh makan. Daging dijeruk jadi perkasam boleh makan. Dah bagus, dijeruk ni dia probiotik. Daging fresh pun boleh makan. Untuk substitute, berganti kepada daging susah. Memang susah nak cari ya. Substitute dia memang susah nak cari ya. Dia tak ada benda yang boleh menggantikan kualiti daging. Dia macam makan daging ni umpama kita makan vitamin.
So daging kena makan lah. Okey, tuan tak pergi bercuti ke? Nak bercuti kat mana? Tak tahu bercuti kat mana. Tengok ah. Langkawi lah kot. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selepas saya makan tuan, kadang-kadang nasi macam tak turun. Macam mau tolak balik tuan. Terasa sakut dekat dada dan apa ini gejala gastrik. Okey, untuk tuan Ari AR. Saya jawab satu-satu ah. Tuan Ari AR jap. Okey. Tuan Ari AR. Tekak tersangkut. Okey, ni kata tekak. Kita benda ni panjang sikit ah. Saya explain lah. Sabar. Saya lukis slow ni supaya orang seronok tengok. Okey. 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 Ini kita panggil kita punya gastric juice. Support lah gastric juice ni. Okey. Yang ni kita panggil kita punya esophagus, saluran tekak kita. Yang ni kita panggil kita punya usus kecil ah. Usus kecil. Ni esophagus. Okey, jap. Tengok. Okey, tolak balik. Okey. Bila kita ada masalah SIBO ni kat kawasan ni, SIBO, small intestinal bacterial overgrowth, dia akan menapai kita punya makanan. Contoh kalau kita makan gula, kita makan kayu sayur cruciferous, kita makan sayur legum, kita makan tepung apa semua, dia akan menapai dan dia akan produce gas. Kat sini dia akan terhasilnya gas. Okay, kata gas kat sini ya. Okey, gas ni macam mana pun dia pressure, dia kena keluar. Kalau tak keluar perut meletup. So dia akan lalui dia punya pelvic sphincter naik ke atas, naik ke sini. Macam tu lah. Dia akan naik macam tu. Bila dia sampai ke tekak, dia akan bawa semua sekali lah. Dia akan bawa kita punya bakteria usus dengan kita punya asid sekali. Okey. Dua benda combination lah, bakteria dengan asid. Okey. So bila dia naik ke tekak kita ni, dia akan berlaku keradangan inflammation dekat sini akibat dia terengsa dengan kita punya asid. Itu satu lagi dia boleh berlaku jangkitan bakteria dekat kita punya tekak akibat bakteria usus kita tu sendiri, akan menjadi keradangan ataupun ulcer dekat tekak. Okey, bila terjadi dekat sini sahaja, memang automatik tekak tu akan rasa satu perasaan terlekat. Ni orang panggil acid reflux, case acid reflux, menyebabkan perasaan terlekat. Orang panggil globus lah kot, globus. Jadi kat kawasan sini terlekat. Bila dia terlekat saja dia akan kalau dia teruk sikit, dia akan ganggu kita punya proses peristalsis, kita punya proses yang macam irama ombak menelan makan loop turun tu, dia akan kacau. Sebab tu rasa macam nak telan kadang-kadang tu susah, payah. Lepas tu kalau kita ada pressure pada bawah, kita nak makan pula, memang dia akan rasa memang susah betul nak telan. Itu sahaja untuk jawapan untuk Tuan Ari AR. Nak selesaikan macam biasa, Hofai dengan BB Plus lah. Kita selesaikan punca bawah ni, punca masalah di bawah ni. Lepas tu bagi tak ada masalah SIBO, bila masalah SIBO tak ada, dia tak akan jadi masalah acid reflux. Bila masalah acid reflux tak ada, yang ni pun tak ada masalah lagi. Masalah globus pun tak ada sekali. Semua selesai. Dan masalah gastric juice, masalah acid perut kurang pun selesai sekali. Itu cara dia. Okey, kita tengok.
Okey, nak tanya, kalau simptom lain dah alhamdulillah kecuali angin dan ada sikit rasa liur boleh dekat lepak, boleh ke makan sayur cruciferous? Boleh. Untuk Amy Melina, saya tulis nama. Untuk Amy Melina, boleh. Boleh start introduce balik. Boleh start introduce probiotik. Boleh start introduce sayur cruciferous balik. Boleh introduce Lego balik. Introduce balik dalam diet harian. Introduce balik perlahan-lahan. Introduce balik sikit-sikit. Kalau dia sekebung dan Ailio rasa cemasan balik, kita kurangkan balik ataupun stop 2-3 hari, lepas tu kita continue balik. Lepas tu dah okey, rasa macam jumlah tu okey, kita naikkan sampai badan rasa tak kembung dah. Macam tu cara dia. Okey, Zaliha. Okey, Cik Zaliha, rasa ngantuk minum Hafai. Okey, rasa mengantuk, rasa pedih perut. Yang ni untuk pengguna baru memang biasa. Allah, isteri saya. Hello? Ya. Tak tahu kenapa. Duit ayah tu. Tak. 300, kalau 300 acu punya kot. Duit. Betul. Sekejap, yang tengah live ni. Yang tengah live ni. Okey, baik. Sorry, isteri call. Okey, untuk Cik Zaliha minum rasa hafal, rasa ngantuk. Okey, dia sebab kembung. Sebab fiber tu sendiri. Fiber hafal tu sendiri buat kembung. Itu dia kena introduce setengah secik saja dulu awal-awal. Bagi selesa apa semua dulu. Baru kita naikkan jumlah ke 1 secik. Awal-awal kalau introduce 1 secik memang kembung. Memang pedih perut. Setengah secik dulu. Kalau setengah secik tak boleh, kita introduce setengah secik, suku secik dulu. Lepas tu pergi setengah secik. Lepas tu baru ambil 1 secik. Lepas tu kalau ngantuk macam biasalah sebab berlaku mineral imbalance apa semua ni, macam tadi ada sebelum ni ada komen ahli kata makan daging rasa ngantuk. Sama bila kita introduce daging, kita introduce mineral dengan vitamin apa semua, dia memang akan ngantuk. Itu saja. Okey, saya Asyik Sendawa tuan. Asyik Sendawa tengok cek makan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Ira. Waalaikumsalam, lama tak tengok live tuan. Okey, Assalamualaikum Tuan Azhar. Saya dah ambil hafal tuan nanti saja kat puasa MBB dulu. Hafal tak payah ambil lagi. Dan dengan cara puasa ni boleh kata apa? Saya tak tahu history ni sebab apa Cik Niza sekarang ni dengan Adib, Datin Adib. Apa kalau boleh brief saya history kat Niza apa semua? Macam biasa nombor telefon saya. Brief saya nanti macam mana. Lepas tu saya boleh tengoklah macam mana kok boleh tolong macam mana. Okey, Red Dot Sound boleh makan, tak ada masalah, makan lah. Betul, masuk offer kotak kedua. Boleh tak ambil B-complex and vitamin? Boleh. Memang kena ambil vitamin B-complex, boleh dah start. Ailio berbuih je sikit. Okey, tak ada masalah. Okey. Daging perlu ke hari-hari Cik Azwan? Nak ambil hari-hari tak ada masalah. Cuma seminggu tu kita limitkan lah kepada 650 gram dah cukup dah. Kalau makan daging mesti selalu nak jadi sembelit. Kenapa ya? Tak sepatutnya jadi sembelit. Kalau makan daging, makan sayur banyak, memang nak sembelit sebab sayur banyak tu. Cuba makan daging sahaja ataupun makan lemak daging saja, makan itu memang susah nak sembelit. Sepatutnya lah memang susah nak sembelit. Save tak lain tadi terlepas tengok apa saya save lepas ni saya punya Hafai ada dekat saya punya YouTube channel. Sebab saya tak nak semakkan saya punya page Facebook ni dengan live lagi, dengan tips lagi, dengan iklan, dengan apa semua, susah. Saya nak orang kalau nak tengok video saja tengok tu kat YouTube. Boleh tengok sampai habis. Subscribe dekat YouTube channel saya. Jap saya bagi dia punya link . Saya bagi link. Sekejap.
Okay, saya ada pin komen tu. Apa minta apa subscribe dekat situ ah. Saya sebab saya lepas ni saya tak letak apa live dekat Facebook dah, sebab kalau letak Facebook semak. Okay, saya rasa keras kat baru start minum hafal pagi ni. Saya rasa dengan area baru rusuk ke ulu hati. Biasa kembung. Awal-awal memang macam tu, nanti dia okey sendiri. Jangan risau. Pastikan MBB ya. Apa-apa join group sekali ya. 012 503 7753. Kontak saya. Okay, saya kenapa kena kurangkan makan tepung? Kenapa kena kurangkan makan tepung? Okey. Kurangkan makan tepung. Kenapa kurangkan? Okey. Dia sebab memang tak elok pun dia dengan gluten. Dia bukan sebab gluten. Dia satu sebab tepung halus. Dia problem dia dengan tepung halus ah. Tepung halus, tepung bleach flour ni. Bleach flour. Dia satu, dia sedang spike kita punya insulin tau. Kita makan, kita rasa kenyang sekejap, lepas tu kita rasa lapar balik, lepas tu kita makan lagi apa semua. Dia efek kita punya apa insulin level kalau dia naik turun ikan efek kita punya hormon. Itu yang problem dia tu. So saya memang tak bagilah orang makan tepung halus ni. Efek dia memang teruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, boleh ke saya ambil omega dan saya baru je ambil offline? Okey. Bila kita start offline ni, minta kita tutup dulu semua ni, sebab saya rasa lepas ni saya memang nak tutup semua dah. Untuk suplemen tambahan lain, kita fokus dekat offline, lepas tu kita top up benda yang saya dah biasa guna sahaja. Sebab bila tambah dengan benda lain saya yang pelik-pelik ni, saya pun nak kata salah siapa pun saya malas nak kata produk orang kan. Saya kata kalau nak start offline saja, lepas tu ikut turutan. Macam kotak kedua makan multivitamin, kotak ketiga kita tengok kalau kurang angin banyak apa semua, kita start dengan probiotik. Ikut satu step. Untuk omega 3 bagi saya tak menjadi satu keperluan pun. Untuk omega 3 tak ada keperluan. Vitamin C pun tunggu. Vitamin C untuk ambil kotak pertama pun boleh dah. Kotak kedua start dengan multivitamin. Tapi untuk jangan start terus dengan semua sekali, sebab badan letih sangat. Okay, kalau mula start dengan hafal, kita stop spirulina dulu. Semua stop dulu. Okay, baik. Terima kasih. Perut dah tak rasa pedih dan kembung, tapi sekarang rasa sakit dan lenguh di bahagian bahu dan belakang. Biasa kan macam tu. Yang tu kembung lah tu. Cuma kurang kembung dari sebelum ni. Dia memang rasa macam tu. 6 hari ke bawah. Pedih bila makan masih terasa lagi. Saya pantang lagi buat masa ni. Okey. Saya dah makan offline 6 hari baru. Okey. Pedih bila makan masih terasa lagi. Saya makan pantang lagi buat masa ni. Okey. Pastikan pantang tu betul lah. Kita punya portion nasi kita. Nasi paling sikit. Protein sederhana. Lemak paling banyak. Sayur sederhana ataupun banyak. Sayur sederhana ataupun sikit macam nasi, bergantung kepada kondisi buangan najis atau sikit. Lemak paling banyak. Cik Zahari minum air sirap? Boleh. Taklah hari-hari. Cuma kalau nak live ni minum sikit air sirap. ada spy pula minum air sirap. Tak, minum air sirap boleh, tak ada masalah pun.
Macam benda manis apa semua, kita avoid senang je. Minuman yang manis ni kita avoid untuk minuman 3 in 1 sahaja. Yang lain nak minum-minum lah, tak ada masalah. Macam Milo jangan lah, dia 3 in 1. Benda-benda 3 in 1 jangan. Syahididi. Dah sikit soalan saya tengok soalan Syahididi apa dia. Sekejap ah. Syahididi. Sekejap saya tengok balik, minta maaf pokok saya tak nampak. Tak nampak pun. Apa minta Tuan Syahidi apa post sekali lagi soalan, komen sekali lagi. Kot saya tak nampak. Minta maaf sangat-sangat. Air sirap boleh minum tak? Boleh, tak masalah. Air sirap ke air limau ke apa semua nak minum, minumlah, tak ada masalah pun. Minum. Boleh minum. Yang tak boleh cuma air 3 in 1 sahaja. Kalau minum air gula ke apa semua, minumlah. Minta Tuan Syahididi apa komen sekali kamu. Kalau ada soalan lagi tanya je. Komen je. Okey, saya sambung balik untuk makanan yang tak boleh makan, apa yang tak digalakkan makan. Sayur. Orang kata kalau ada masalah sembelit kena makan jumlah sayur yang banyak. Tak, jangan buat macam tu. Kita kurangkan sayur sampai kalau dia makan jumlah sayur yang banyak, nanti dia jadi apa sembelit, lepas tu najis tu jadi warna hijau dan berdaun. Tu problem. Kalau nak buang air besar senang, daging dengan lemak dengan garam, memang senang buang air besar. Min kafe ke teh hijau? Min kafe ke teh hijau? Min kafe ke teh hijau tu macam mana tu? Min kafe tu apa? Minuman lah. Macam mana rupa min kafe? Kita google sat. Kopi. Min kafe. Kopi garam penuh khasiat. Saya tak arif lah bab ni. Nak kata boleh tak boleh, saya pun tak tahu sebab ni produk orang kan. So saya malas nak komen, kecuali kalau produk Nestle tu kita tahu dia punya apa bajuhan macam mana, kita tahu. Okey, contoh macam kalau minuman 3 in 1 ni kita tengok macam minuman koko ke kopi ke, dia punya selalunya bancuhan dia 20% saja kopi atau koko, baki dia creamer dengan gula. Yang problem dia bukan dekat gula, yang baki dia dekat, yang problem dia dekat dia punya creamer, bukan tenusu. Yang ni yang efek perut teruk ni. Itu saya problem dia dekat situ lah. Butter ambil besar mana encik? Okey, butter ni ikut sedap tekak. Nak ambil macam banyak mana pun tak ada masalah. Nak goreng ke, nak buat apa ke, apa semua segala benda. Butter ni buat saja, tak ada masalah. Ikut sedap tekak. Okey, pisang tembikar boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Cuma apa, kita kena tengok kita makan sikit. Rasa macam kembung tak boleh makan tembikar. Tak boleh makan pisang. Kita berhenti dulu 2-3 hari, lepas kita try balik. Dia tak ada masalah. Sekutu butter tu berapa hari anggaran? 3-4 hari? 5 hari? 4 hari je kot. 4 hari macam tu je lah. Sebab kita nak guna masak ke, nak guna buat goreng dengan kita punya nasi ke, nak buat butter kopi kita ke, memang cepat dah habis. Kopi campur garam buluh. Saya tak tahu macam mana dia penyediaan kopi ni, sebab kopi ni selalu orang goreng margarine nak bagi sedap. Itu problem dia kat situ. Sesekali boleh minum kopi? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kopi, okey contoh kalau kopi kopi kita beli macam kita pergi beli dia punya biji kopi kan, beli dia punya biji kopi dia. Okey, biji kopi. Lepas tu kita pergi grind sendiri, dia ada machine grinder dia. Kena rajin sikit lah. Ada grinder macam tu kan.
Lepas tu kita pergi apa, steep dia elok-elok dalam bekas apa semua kan. Dan kita punya gelas macam tu. Kan. Letak dengan apa, air panas kat sini, jerang sikit dengan tuang air panas kat sini. Kan. Lepas tu steep kita punya kopi sedap-sedap. Kopi macam ni boleh lah minum. Lepas tu letak, kalau dah siap tu, campur, ambil ni campur sini, lepas tu campur sekali dengan butter. Ni orang panggil kopi butter, bulletproof coffee. Tengok resipi dia kat internet. Memang bagus. Bulletproof coffee ni minum lah, tak ada masalah. Kalau perut dia kembung, boleh ke makan buah-buah manis dan contoh pisang panggang manis? Memang tak boleh ya. Makan tu memang kembung lagi teruk lah. Okey, macam kopi Arabica boleh, tak ada masalah. Apa tajuk hari ni? Tajuk hari ni dia adalah apa yang boleh makan dan apa yang tak boleh makan. Okey, tahu mengapa saya minum kopi rasa kembung? Dia memang mudah membuang sebab dia automatic perut dia reject. Dia contoh dia senang lagi faham. Dia macam makan roti canai. Roti canai. Sebab roti canai ni tepung. Bila dia kena kita punya usus kecil, dia automatic dia nak reject. Sebab tu dia lepas makan roti canai senang sangat nak buang air besar. Itu sahajalah. Dia create inflammation dekat kita punya usus, sebab tu dia reject keluar. Sama juga kalau macam kita makan susu. Bila satu benda tu tak apa sesuai, dia terus reject. Kalau teruk lagi benda tu dia jadi cirit. Itulah ceritanya. Arabic gum boleh tak? Arabic kalau ambil Halfai, kita tak perlu dah ambil apa Arabic gum. Arabic gum ni prebiotik dah. Halfai ni adalah prebiotik yang paling sempurna dekat muka bumi ni ya. Yang paling habis design dah, prebiotik habis design dah. Dekat muka bumi ni adalah Halfai. Kalau ambil Arabic gum tu dah tak perlu dah. Arabic gum ni selalunya orang letak, kalau sebab saya dulu kerja bancuh, saya ada pengalaman bancuh kopi kan. Kalau macam orang dia buat kopi apa semua, yang macam buat kilang apa semua, dia kata dia letak Arabic gum. Arabic gum ni dia sebagai pemekat. Dia macam fiber juga, dia pemekat. Dia macam inulin. Dia pemekat untuk minum. Lepas tu kita tengok ikutlah kalau kopi tu Islamik, dia letak Arabic gum. Nampak Islamik, orang pun belilah. Tak. Macam dia marketing strategi juga benda tu. Macam itulah ceritanya, Alkisahnya. Okey, macam kadang-kadang kenapa tekak gatal boleh. Okey. Kadang-kadang kenapa tekak gatal boleh makan strepsil. Boleh tak makan strepsil? Boleh, tak ada masalah makan lah. Tekak gatal tu selalunya akibat reflux. Acid reflux ataupun silent reflux, dia memang rasa tekak gatal. Kenapa telinga berdesing lambat nak hilang? Sebab acid reflux juga. Dia akan efek kita punya bahagian tengah telinga kita. Macam ni kita lukis ya. Ni ada tube eustachian dua ni bersambung dengan kita punya telinga. Tekak. Bila reflux saja acid dekat sini. Okey. Bila dia reflux. Bila reflux acid kat sini. Automatik dia akan merengsa kita punya tube eustachian ni. Automatik telinga akan berdesing. Akan berdesing sekali. Okey, bila telinga berdesing, dia akan follow dengan vertigo pening. Okey, macam tu ceritanya. Okey, buah apa yang elok? Saya selama buah apa yang elok? Sekejap tengok apa. Okey. Buah apa yang elok? Buah masam. Kita makan nanas, kita makan mangga muda, kita makan buah, nak makan buah apple pun boleh, apple hijau pun boleh, tapi saya tak boleh galakkan sangat sebab buah import. Makan buah yang masam sebelum makan. Makanlah besar-besar ibu jari ke apa semua, makanlah, tak ada masalah. Tapi kalau nak makan buah manis, selit dalam kita punya makanan sekali. Selit. Jangan habis-habis makan lepas tu kita makan buah manis. Tak boleh macam tu. Kita selit dalam kita punya makan. Sakit belikat belakang sebelah kiri, terasa banyak angin. Cara penyelesaian bos ke?
Okey. Cara penyelesaian paling senang untuk masalah ni ya. Ini selalu sebab proses penyampaian makanan lah dekat usus kecil kita. Okey, cara paling senang. Minum air suam. Urut bagi sendawa. Okey, sebab apa kena minum air suam? Saya lukis detail lah, bagi faham. Okey. 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 Bila bila kita dia tak lepas pressure, tak lepas lah. Sebab berlaku kat sini dia tak apa nak relax sangat. Otot LES kurang relax. LES kurang relax. Dia kurang buka untuk bagi lepas pressure. So bila kita minum air suam, kita dilute, cairkan asid perut kita ni, automatic pH dia naik, automatic kat sini dia akan buka relax. Allah, apa pula ni? Kat sini automatic LES kita akan buka lebih besar, dia akan relax lagi sebab kita dah cairkan asid perut. Kekuatan injak LES, dia punya kekuatan LES adalah selari dengan kita punya kepekatan asid perut. Dia selari. Bila asid perut kita stable, dia akan tutup okey. Bila asid perut kita kurang, pH dia tinggi, dia akan relax sebab dia expect dia kena buka untuk dia nak lepas pressure. Okay, so dia buka. Sebab tu kita cairkan dulu asid perut ni bagi kita buka, lepas tu kita urut bagi senang sedawa. Ini je cara dia. Tak sakit belikat lah lepas tu. Boleh lah tidur malam. Okay. Macam mana nak hilangkan lesut yang vertigo ni? Okay, mak buat macam mana nak hilangkan lesu and vertigo? Lesu ni kalau nak hilangkan dia benda sama ada kalau top up vitamin lah. Vitamin, mineral. Satu lagi masalah SIBO kena selesaikan. Bila kita selesaikan masalah SIBO, dia tak ada masalah acid reflux. Bila tak ada masalah acid reflux, dia tak ada masalah apa, dia tak ada masalah orang pergi, masalah dia tak ada masalah keradangan dekat tube eustachian. Bila tak ada berlaku keradangan tube eustachian ni, dia tak akan ada masalah vertigo. Vertigo ni senang saja detect. Kalau tekak kita rasa masam, padih, panas, automatik rasa masalah vertigo tu akibat kita punya acid reflux lah. Yang ni kalau makan betasa, makan pilah 3 lori sekalipun, dia tak akan selesai masalah ni. So, selesaikan masalah vertigo, selesaikan masalah SIBO, yang ni ikut selesai, ini ikut selesai, lepas tu ini pun ikut selesai sekali, lepas tu ini pun ikut selesai sekali. R5 plus MBB. Jawapan dia R5 plus MBB. Okey. Okey, balik kepada sesekali makan nasi goreng boleh ikut MNC? Boleh, tak ada masalah. Boleh lah sesekali nak makan, boleh saja, tak ada masalah pun. Saya makan Alfa 2 kotak. Alhamdulillah rasa perut dah tak pedih lagi. Dalam masa yang sama makan vitamin C kompleks. Okey, omega 3 dan kalsium magnesium. Kalsium magnesium tu rasa tak perlu kot. Kalsium magnesium rasa tak perlu. Elok ambil ganti dengan ni lah. Kalau nak ambil magnesium saja okey. Nak ambil magnesium saja okey. Tapi kalsium magnesium ni rasa tak perlu. Omega 3 kalau macam tu okey, tak ada masalah. Cuma kalsium magnesium tu sebab kalsium tu problem tu. Ambil magnesium saja kot. Kan vitamin D lagi proper. Krepek tak bertepung macam krepek pisang boleh makan tak? Apa boleh, tapi dia tetap pisang. Itu je cerita ya. Apa makan boleh makan lah, cuma jangan kuantiti yang banyak lah. Makan benda bertepung mesti rasa susah nak nafas. Kenapa ya tuan? Sebab masalah untuk
Hydrophila disebabkan oleh masalah SIBO, small intestinal bacteria overgrowth. Percambahan bakteria dekat kawasan atas usus kecil kita. Dia akan menapai tepung tu untuk bebaskan gas. Itu yang buat rasa susah nak bernafas, sesak nak nafas. Sesak nafas. Okey. Bila tekak rasa berlendir, leher sebelah kanan je yang rasa kerap tersangkut apabila makan. Kenapa macam tu? Okey. Dia sama ada efek asid apa kita punya perasaan terlekat tu, sama ada dia sebelah saja pun boleh, yang ni saja sebelah ni boleh, ataupun keseluruhan pun boleh. Dan dia boleh jadi 2-3 tempat sekaligus. Yang ni buat dia ganggu proses nak menelan makanan tu. Saya tu yang ni rasa macam dia tak bersedia lagi, sekali dia rasa macam tersangkut, lagi baru turun satu lagi. Benda biasalah benda tu. Selesaikan masalah acid reflux, selesailah masalah tekak tu. Kadang nampak macam leher besar, tak balance antara kiri dan kanan, tapi taklah ketara sangat. Kalau macam tu elok check lah. Elok check sama ada masalah apa lain-lain yang tak nampak. Elok check. Okey. Saya ada suplemen B complex. Jadi perut tangan ulcer merah ni boleh saya makan? Ya, cara ini macam tuan. Sebab memang saya sedap perut dan saya WhatsApp juga. Okey, baik. Saya ada suplemen B complex dan minyak ikan, boleh terus ambil. Ada suplemen B complex dan minyak ikan, boleh terus ambil. Saya untuk minyak ikan dan suplemen ni apa semua, kita start kotak kedua lah. Fine, kita start kotak box kedua baru kita ambil. Sebab saya tak nak campur-campur. Sebab saya dah malas dah nak melayan yang macam tak ikut protokol ni. Ambil sekali dah ambil semua sekaligus apa semua. Saya jadi blur. Nak tolong pun jadi blur. Nak tolong yang mana? Satu problem ni sebenarnya. Dia jadi blur. Okey, lepas makan minum rasa benda merayap atas belakang. Sebelah kanan, GERD ke? Angin biasa lah tu. Saya Muhammad Nizam, Balak. Saya dah minum half 4 kotak, berat badan turun. Dah ada berapa persen? Memang berat badan turun. Tengok berat badan sekarang berapa? Berat badan. Dengan tinggi sekali. Lepas tu kita adjust balik bagi okey, berat badan dengan tinggi. Kita tengok BMI. Lepas tu kalau overweight lagi ataupun berat badan normal tak ada masalah lah. Tapi kalau underweight tu, itu kita kena adjust bagi masuk BMI normal. Tak ada pada letih kan nanti. Okey. Apa-apa pun Muhammad Nizam Balak ni, Balak atau Black, atau apa-apa pun kalau senang mesej saya lah 012 503 7753. Saya ada je. Cuma lambat atau cepat saya reply message. Okey. Waalaikumsalam. Betul lah tu. Kalau macam tu okey lah. Untuk Tuan Ibrahim satu tu betul lah. Betul. Yang tu boleh. Dia sama ada kurang vitamin B ataupun kurang collagen, pembentukan collagen. Sebab vitamin B ni pun digunakan untuk pembentukan collagen juga. So ambil lah, boleh. Try. Ambil tu. Neurobion ke vitamin B complex tu makan lah. Saya rasa memang bantulah. Okey, saya sakit di sendi bahu, ada disebabkan GERD. Ya, saya tunggu. Formula kiraan boleh share? Formula kiraan BMI ni banyak ni dekat internet ni. Kita tengok sama-sama lah. Jap, saya punya bateri nak habis. Bateri pula nak habis. Jap. Okey, kembali. Formula kiraan BMI, jom kita tengok sama-sama.
Okey. Kita tengok. Ni senang. Okey, weight in kilogram bahagi height in meter. Senang. Tapi kalau untuk apa nak check BMI ni, pakai BMI calculator kat dekat kita punya, dekat Google tu boleh terus masuk je. Kita punya tinggi, kita punya berat, boleh dapat BMI kita terus. Tak payah duk kira sendiri pun tak apa. Rasa mencucuk tu ditekak kenapa ya? Selalunya acid reflux lah. Ada pedih-pedih sikit. Biasalah tu. Biasa. Acid reflux. Dia acid reflux. So, apa lagi khasiat atau manfaat kalau untuk darah tinggi dan jantung boleh tak? Okey. Untuk Puan Yus. Oh ya, ni saya tengok sekali pun dah tahu lah. Weight 55, 162. Kalau 162 cm untuk perempuan 55, saya kata BMI okey, tak ada masalah. Tapi berat, dia nak ke hujung-hujung, nak ke overweight juga tu, kurangkan sikit lah. 162. Kalau 162 kita bagi berat pada 52, 53 ke 51, okey, cantik lah. Okey, apa lagi manfaat untuk darah tinggi dan jantung? Darah tinggi ni satu keperluan tau. Satu keperluan. Macam kita nampak hantu, darah tinggi naik, kita ada masalah bawah pinggang, tekanan darah naik, kita sakit kepala, tekanan darah naik, kita punya hati ada masalah, tekanan darah naik, kena maki dengan orang, tekanan darah naik, geram kat orang, tekanan darah naik. Dia adalah satu keperluan. Dia ikut kondisi kita berada. Dia bukan tekanan darah naik menyebabkan masalah jantung, tak. Tekanan darah naik menyebabkan masalah bawah pinggang, tak. Dia adalah keperluan. Kalau kita ada masalah bawah pinggang, tekanan darah kena naik untuk nak pump darah lagi kuat. Kalau kita ada masalah jantung, tekanan darah naik sebab kita punya plug arteri tu ada sempit, tekanan darah kena naik. Dia sebab nak kena pump lagi lebih, pump lagi laju. Yang tu kita kena faham. Untuk masalah jantung, kita kena faham. Masalah jantung ni selalunya untuk orang yang makan tak betul tau. Makan benda yang tinggi dengan gula selalunya. Itu sahaja. Telur rebus elok ke atau telur goreng? Mana lebih sesuai untuk GERD? Makan telur, makan lah. Nak goreng ke, nak rebus ke, makan lah. Sama je. Dia protein. Makan. Dia tak masalah. Saya lagi prefer makan telur goreng. Sedap lagi pun. Siap dengan ada minyak-minyak lagi. Lagi bagus. Saya tak prefer untuk makan telur rebus. Tak sedap makan telur rebus je. Kecuali makan nasi goreng, nasi lemak sedap makan dengan telur rebus ni. Okey, baik. Saya rasa saya punya time pun dah habis dah. Masa saya pun dah habis dah. Okey, terima kasih banyak. Esok kita jumpa lagi pada pukul 1 sampai pukul 2. Macam biasa. Okey, untuk nak tengok saya punya video ni apa semua, nanti pergi ke YouTube punya channel. Sebab sekarang ni saya akan upload semua segala benda, video mengenai video ke apa semua dekat YouTube. Supaya tak mengganggu experience orang tengah scroll Facebook ni. Kalau tidak dia kacau kepala orang. Okey, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.